Okey, jadi teruskan. Okey. Okey, Zarul nampak saya punya slide? Okey, nampak. Okey. Macam saya cakap tadi, kita sebagai umat Islam, kita wajib ambil takaful. So, kalau insurans rumah ni, kita ada dua. Iaitu MRTT for takaful, MRTA for konvensional. Manakala MLTT for takaful, MLTA for konvensional. Dia beza dekat A dengan T je. Nak tahu, insurans kita ambil tu konvensional ataupun takaful. And then, okay. Apa itu MRTT dengan MLTT ni? So MRTT ni maksud dia Mortgage Reducing Term Takaful. Manakala MLTT Mortgage Leveling Term Takaful. So dia punya keyword dia ialah dekat huruf R dengan huruf TL ni. R ni bermaksud reducing. Maknanya kita punya nilai insurans kita tu yang cover dia akan berkurang. Manakala L tu leveling dia akan constant. Dia akan sama sahaja. Okey, so saya akan tunjuk apa beza kedua-duanya. So perbezaan MRTT dan MLTT ni kita ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 perbezaan. Yang pertama, harga, dari segi harga, iaitu premium caruman bulanan. Untuk MRTT, kita bayar sekali saja, lump sum. Sebab benda ni ada dalam loan. Kalau korang boleh tengok balik apa polisi perumahan pinjaman yang korang sign sebelum ni dan tengok berapa sebenarnya jumlah yang korang dah bayar. Manakala MRTT ni kita bayar secara ansuran, iaitu kita boleh bayar sama ada secara bulanan, every quarter, ataupun setengah tahun ataupun lump sum 1 tahun, setiap tahun. Kita boleh pilih option bayaran dia berapa. And then yang kedua, MRTT ni, insurans ni kita ambil sebenarnya ialah pembiayaan bank. Sebab apa pembiayaan bank? Sebab rumah yang loan pinjaman yang kita ambil tu masuk sekali dengan kita punya pinjaman untuk insurans. Manakala MLTT dia bukan. Kita ambil dengan mana-mana company insurans ataupun mana-mana company takaful. Dan tujuan untuk MRTT ni adalah untuk protect kita punya rumah sahaja. Manakala MLTT untuk protect rumah dan dapatkan cash sum value. MRTT pula, dia tak boleh pindah milik. Contoh, kita beli rumah A. So, the next time, kita nak jual rumah A ni, kita nak beli rumah B. So, dia tak boleh pindah milik insurans ni. Kita kena ambil insurans baru untuk rumah B. Manakala MLTT ni, kita boleh pindah milik. Walaupun kita dah jual rumah A, kita boleh pindah kita punya insurans dekat rumah A tu pergi ke rumah B. Okay. Manakala pelindungan MRTT pula berdasarkan baki hutang. So kalau macam saya cakap tadi, MRTT ni dia punya keyword dia R, iaitu reducing. Semakin berkurang kita punya pinjaman perumahan, semakin berkurang kita punya pelindungan insurans untuk rumah tersebut. Manakala MLTT ni berdasarkan total hutang. Contoh rumah tu berharga RM300,000, jumlah perlindungan tu tetap sama RM300,000 walaupun dah tahun ke-30, walaupun dah tahun ke-40 pinjaman perumahan kita. Dia tak akan berkurang. And then MRTT penama, iaitu penama ni boleh dikatakan sebagai pemilik lah. MRTT ni penama dia ialah rumah itu sendiri. MLTT ialah nama kita. Kalau kita join loan tu ada dua nama kat situ lah. And then kalau kita buat refinance, kalau refinance MRTT, polisi kita akan terbatal, kita kena ambil baru. Manakala MLTT, polisi tidak akan batal, dia akan sama sahaja. And then tuntutan untuk MRTT, selepas pemilik rumah meninggal dunia,
waris akan dapat rumah. As long as pelindungan tu cover lah. Manakala MLTT, waris akan dapat rumah sekali dengan pampasan wang pampasan. Okey. Untuk lagi clear, saya tunjuk dekat sini. Macam seperti yang saya cakap tadi, item nombor 1 pelindungan, iaitu MRTT ni berdasarkan baki hutang. So dekat sini saya explain melalui graf. Contoh, kita pinjam RM500,000 untuk loan rumah tersebut. So kita punya insurans bernilai RM500,000. So untuk tahun pertama, dia akan cover RM100,000. Andai kata tahun ke-10 baki loan tinggal RM300,000, so kita punya insurans cover pun turun menjadi RM300,000. Bila tahun ke-35 dia akan jadi kosong. Okay. Manakala untuk MLTT pula, kalau loan kita RM500,000 and then kita punya jumlah pelindungan pun RM500,000, tahun ke-10 baki loan RM300,000, kita akan ada perbezaan RM200,000 kat sini. So, kita punya loan insurans tetap RM500,000. Kalau meninggal tahun ke-10, waris akan dapat lebihan daripada baki loan tersebut, iaitu RM200,000. Akan dapat dekat pembeli as hibah, sebagai hibah. So, baki cash ni tak perlu melalui faraid. Ini yang best di MLTT. Dalam masa 1-2 minggu, waris akan dapat wang tersebut. Compare dengan MLTT, waris akan melalui faraid. Okay. Untuk lagi clear, saya jelaskan, saya bagi contoh lah ya. Macam mana MRTT dengan MLTT ni. Okay, ini contoh pelindungan perumahan kita yang berharga RM297,000. Saya buat comparison dekat sini. So bulanan MRTT RM102.08. MLTT je lebih sikit, RM154. So jumlah bayaran sama, 35 tahun. So total 35 tahun untuk MRTT RM42,873.60. Manakala MLTT RM64,680. So pulangan selepas 35 tahun, MRTT zero. MLTT estimate lebih kurang RM50,000. Macam saya cakap tadi, MRTT kalau tahun ke-35 kita tak ada end return sebab kita punya jumlah pelindungan makin berkurang ikut kita punya baki loan. Maka MLTT dia constant dekat situ and then dia ada some cash value. Mengikut plan MLTT yang kita ambil lah, ada plan dia tak ada pun. So kat sini MLTT kerugian RM42,873.60. Sebab kita bayar selama 35 tahun, kita bayar sebanyak RM42,000. So kita bayar dekat bank RM42,000 jugalah. Manakala MLTT RM64,000 ni kita tolak dengan kita punya saving value RM50,000, RM14,000. Sebenarnya kita bayar kepada company insurans RM14,680 sahaja. Compare dengan MRTT. Sebab kita akan tolak dengan cash value ni tadi. Okey, jika berlaku kematian sepanjang tempoh pinjaman, MRTT akan membayar baki pinjaman tiada lebihan ya. Macam saya cakap tadi, bila tahun 35 loan kita habis, dia akan habis begitu sahaja. And then MLTT dia akan membayar jumlah pelindungan tolak baki pinjaman. Lebihan akan diberikan kepada waris. Yang ini macam seperti contoh yang saya beri tadi. Dekat graf ni, kalau loan tu RM500,000, tahun ke-10 meninggal dunia, waris akan dapat beza baki loan RM200,000 ni. Yang itu untuk item jika berlaku kematian. Okey. Jika TPD ni bermaksud total permanent disability, iaitu cacat kekal ataupun kita terkena CI. CI ini critical illness, iaitu sakit kritikal. Okey, jika MRTT kita still kena bayar dengan bank. Kalau MLTT tidak perlu, kalau kita tambah rider ini. Maknanya kita dah stop berhenti lah. Kalau tahun ke-10 tu kita cuma perlu bayar RM5,000 saja, kita akan stop kat situ. Ya, dia akan automatik pihak insurans yang akan tolong bayarkan untuk kita.
Ada MRTT, tambahan perlindungan. Yang ini jika berlaku yang ini kalau kita nak add on tambah coverage ke perlindungan ini, pun boleh. Jika kematian akibat kemalangan MRTT, dia cuma akan cover rumah kita sama seperti kita mula-mula sign perjanjian, iaitu RM297,000. Manakala MRTT kita akan dapat double daripada jumlah ini. Kalau kematian akibat kenderaan awam, kemalangan, yang ini kalau kes macam MH17 terhempas, yang ini akan dapat, kalau MRTT akan dapat 3 kali ganda, manakala MRTT sama saja, constant. Kalau akibat bencana alam, meninggal mungkin kalau kat Malaysia ni, antara bencana alam dia, tanah runtuh, and then juga banjir besar. Kalau luar negara, macam ribut taufan ada kan. Okay. Untuk MRTT sama juga, sama seperti kita punya tempoh perjanjian, and then untuk MLTT kita akan dapat 6 kali ganda daripada jumlah perlindungan asal RM297,000. Okay. And then the next is yang ini agak teknikal sedikit kalau kita join loan. So bila kita join loan, macam mana dengan kita punya perlindungan insurans ni? Abang Yus cakap buka lah mas, tak nampak muka lah. Sorry Abang Yus, lepas operate dental surgery, so memang tak bagi kita boleh buka. Okay, bila join loan, kebanyakan orang dia akan ambil MRTT ni. Sebab apa? Sebab dia mudah, sebab dah ada dalam kita punya bank. Tapi kita kena tahu setiap benda dia ada kelemahan dan kekurangannya sendiri. Untuk MRTT, kalau kita join loan, rumah tu berharga RM400,000. So dia akan split dua lah, MRTT untuk suami RM200,000, untuk isteri RM200,000. Bila salah seorang meninggal dunia, loan rumah tetap kena bayar. Sebab apa? Kalau suami meninggal, ada lagi baki RM200,000. So dia cuma cover separuh sahaja. Okay. Tapi kalau kita ambil MLTT, kita boleh ambil MLTT RM400,000. Salah. Dua-dua ambil RM400,000. Sedangkan loan RM200,000 saja. Tapi bila salah seorang meninggal dunia, rumah ni jadi free. Sebab apa? Kalau suami meninggal, dah ada RM400,000 untuk bayar ni, and then ada lagi cash value untuk mungkin si isteri ni untuk gunakan untuk tampung dia punya kos sara hidup. Okay. So, Saudara Zarul. Okay, baik Cik Zadi. Wah, baik perangai ni. Banyak ilmu-ilmu baru juga lah saya sebagai seorang property agent yang dapat share untuk malam ni. Alright, kita ada sambil-sambil kita dengar perangai Cik Zadi dan kita pun ada soalan-soalan sebenarnya. Okey, soalan daripada Encik Nasrun Syuaib. Puan, macam mana nak semak sama ada MRTT atau MLTT dalam pinjaman perumahan bank? Okey, Cik Zadi boleh tolong jawab pada persoalan yang diajukan? Okey. Soalan dia berbunyi macam mana nak semak sama ada kita ambil tu MRTT atau MLTT dalam pinjaman perumahan bank. So benda ni tengok balik kita punya perjanjian perumahan. Kita tengok bahagian insurans. Situ dia dah state dah sama ada kita ambil MRTT ataupun MLTT. And then lagi satu yang senang nak tahu ialah kalau kita tak pernah bayar bulan-bulan untuk insurans rumah. So kalau kita tak pernah bayar bulan-bulan untuk rumah, confirm bukan MLTT. Yang itu confirm MRTT. Sebab MRTT ni kita masuk dalam loan. So bila kita masuk dalam loan, dia include sekali dengan interest. Kita takkan perasan benda tu yang kita sebenarnya bayar bulanan rumah kita tu sekali dengan MRTT. So ada soalan lain? Okey, so harap menjawablah kepada soalan apa? Soalan Tuan Nasrun. Tuan Nasrun kita ni anggota polis. Tuan lainnya kita. Okey, sebagai macam Encik tadi mula-mula cerita tadi berkenaan insurans, takaful, konvensional, patuh syariah untuk Islam. Okey, so boleh ceritakan pasal patuh syariah ni.
kepada terangkan bersedikit lah kenapa patuh syariah, kenapa tak patuh syariah, kenapa insurans, kenapa takaful. Perjelaskan kalau boleh lah, supaya semua yang audiens kita jelas malam ni. Dan mungkin yang dapat ilmu baru malam ni berkenaan ni. Silakan Cik Zaidi. Sekejap yang ini saya ada slide lain untuk yang ini. Untuk perbezaan, okey. Okey. So apa perbezaan takaful dan juga insurans? Yang pertama dari segi akad lah, sebab kita dalam sebagai Muslim, kalau kita nak urus niaga, kita mesti kena ada akad. So akad takaful ni ialah akad tabaruk. Berdasarkan kontrak tabaruk iaitu konsep derma dan sumbangan. Iaitu sama-sama berganding bahu, mencarum dalam satu tabung. Dia sebagai derma lah. So kalau siapa-siapa sakit, kita akan ambil daripada tabung tersebut untuk beri kepada orang yang sakit tersebut. Manakala kontrak untuk insurans ni pula, ia merupakan kontrak jual beli. Okey, yang kedua, dalam law peraturan Malaysia dah dimaktubkan di bawah undang-undang syariah dan kerajaan untuk takaful. Manakala insurans di bawah undang-undang kerajaan sahaja. Dia tak masuk dalam undang-undang syariah. Yang ketiga, pelaburan patuh syariah. Okey, ini investment dalam takaful, wang disumbangkan dilaburkan di platform yang patuh syariah lah. Manakala konvensional, wang premium tidak wajib dilaburkan di platform patuh syariah. Kat sini ada unsur garau lah, ketidakpastian kat sini. Yang keempat, riba, garau dan masyid. Yang ini bebas untuk takaful. Dekat insurans kita ada benda ni. Sebab bila kita tak ada akad, itu dah jatuh hukum riba. And then kita ada juga garal, iaitu ketidakpastian. Ketidakpastian ni kita tak tahu duit tu datang daripada mana. Itu konvensional. And then risiko. Risiko ni risiko pengungsian bersama. Macam saya cakap tadi, kita ada kontrak tabaruk. Itu merupakan derma dan sumbangan daripada semua ahli. So benda tu kita kongsi bersama. Manakala risiko ni dia berdasarkan syarikat pengendali. So kalau syarikat pengendali itu kewangan dia kukuh, insya-Allah dia akan kekal lama lah. Tapi kalau dia tak kukuh, dia tak akan cover kat situ. And then takaful, manfaat takaful boleh dihibahkan atau diagihkan secara faraid kepada waris. Yang ni proses dia, kalau tak melalui faraid ni, rasa ramai dah tahu dah kot. Dia akan lagi cepat lah dalam masa 1-2 minggu saja. Manakala insurans hanya jumlah yang pernah dibayar boleh diwarisi. Yang ni memang ada hadis. Kita boleh refer balik ke Majlis Fatwa Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan. Kat situ dia ada mention, kalau kita ambil insurans, kita cuma boleh ambil balik jumlah yang kita pernah bayar sahaja. Contoh perlindungan tersebut RM500,000. Selama kita hidup cuma bayar RM50,000 saja, kita cuma boleh ambil RM50,000 sahaja. Manakala RM450,000 ni, Baitumal ada hak untuk rampas, untuk rampas atau ambil jumlah lebihan tersebut. Itu risikonya kalau orang Muslim ambil insurans konvensional. Okey, menjawab tak soalan Saudara Bat? Alhamdulillah. So ini bab-bab agama jugalah pada takaful dan insurans ni ya. Ya. Okey. So terima kasih Cik Zaidi. Bagus penerangan dengan screen, so kita nampak lebih jelas lah perbandingan dia. Alright. So kita ada soalan. Okey, ada beberapa soalan daripada kita punya audience. Okey, daripada Tuan Rahmat Razali. Tuan, jika baru nak beli rumah, boleh tak kalau tak nak include MRTT tu dalam loan? Bank bagi tak? Terima kasih. Okey, soalan ni sebenarnya kena tanya pada banker. Tapi mungkin Cik Zaidi boleh share kepada kita malam ni untuk terangkan penerangan pada Cik Rahmat. Silakan Cik Zaidi. Okey, untuk soalan Cik Rahmat, jika baru nak beli rumah, boleh tak include MRTT tu dalam loan? So benda ni sebenarnya ikut bank, macam as far saya tahulah sebelum ni kan. Kalau bank CIMB, dia tak wajibkan syarat MRTT. Kalau Maybank kena wajib ambil MRTT selama setahun, and then lepas tu kalau nak ambil MRTT pun boleh.
Kalau tanya saudara Sarul mesti lagi tahu kot, dia compare dengan saya kan. Kalau ikutkan daripada penerangan semalam daripada pihak konsultan pinjaman, Cik Syafiq, sebenarnya boleh je nak compulsory untuk ambil MRTT ni sebenarnya. Terpulang. Tapi dia nasihatkan ambil lah sebenarnya. Itu daripada sharing semalam. Saya kongsi sikit daripada penerangan dia semalam. Okey, harap menjawab soalan kepada Cik Rahmat Razali lah. Okey, soalan daripada Tuan Azman Rashid. Kadar bayaran bulanan MRTT ada peningkatan tak untuk setiap tahun? Silakan Cik Zaidi. Okey, kadar bayaran bulanan MRTT ada peningkatan tak untuk setiap tahun? Yang ini korang boleh sebelum ambil boleh tanya ataupun boleh semak balik polisi kalau korang nak ambil. Untuk pembayaran peningkatan ni dia ada dua. Satu jenis step up contribution, satu lagi level up contribution. Kalau kita ambil step up contribution, dia akan ada kenaikan mengikut kita punya umur. And then yang kedua, kalau kita ambil level up contribution, dia bayaran bulanan tu akan tetap je. So saya suggest kita ambil yang level up lah sebab lagi senang. Kita nak plan. Selama 30 tahun ni pinjaman kita kekal saja supaya kita tak terkejut dengan kenaikan yang begitu ketara nanti. Okey, terima kasih. So harap menjawab pada soalan Tuan Azman lah. Okey. Okey, soalan daripada Tuan Omar Farouk. Kita boleh pilih ke MRTT dari operator lain selain yang bank recommend? Ini pun kalau ikutkan kepada soalan semalam. Tapi mungkin Cik Zaidi ada pengalaman boleh share kan? Boleh ambil ke? Sebab setiap bank dia dah engage dengan which one company insurance. So kalau macam CIMB dengan Sun Life, and then Maybank dengan Etika. So benda ni kalau tukar akan jadi konflik of interest antara bank antara pihak bank dengan company insurance. Yang ni better tanya banker sebab dia orang lagi tahu. Okey, faham. Terima kasih. So harap kita boleh bawa soalan tu nanti kemudian. Okey, Cik Umar. Alright, so ada lagi daripada Cik Zakaria. Kalau sebelum ni ambil MRTT, lepas beberapa tahun boleh ke tukar kepada MRTT? Itu soalan dia. Soalan ni bagus sebenarnya dia. Saya suka soalan ni. Okey. Kalau sebelum ni kita ambil MRTT, and then lepas beberapa tahun kita ambil MLT, boleh ke? Jawapannya boleh. Sebab bukan sebab apa? Sebab jarang sekali kita jumpa klien yang berjaya lepas ambil MRTT ni full term. Maknanya dia kalau loan dia 35 tahun, jumlah insurans dia pun 35 tahun. Jarang sekali kita jumpa. Sebab kebanyakan DSR burst. Betul lah Abang Zarul? Betul. Kebanyakan cuma cover MRTT 10 tahun, ada yang 15 tahun. So memang tak cukup. So bagi orang yang tak cukup coverage untuk MRTT ni, saya nasihatkan ambil MRTT awal. Sebab apa ambil MLTT awal? Sebab MLTT maupun MRTT ni dia ada term yang mana kalau sakit dia tak cover. Even MRTT pun ada benda ni. Banyak kes saya jumpa daripada kawan saya daripada banker, dia cakap waris tak boleh claim sebab meninggal disebabkan sakit. So kena tengok balik kita punya polisi macam mana. Sebab apa-apa je insurans ni mesti je berkait dengan kita punya penyakit. Okey, faham. Harap menjawablah kepada soalan Cik Muhammad Zakaria. Rasanya Cik Zakaria sekarang dah beli rumah dengan ambil insurans MRTT kot. Itu mungkin sekarang tengah berfikir untuk tukar MRTT lepas tengok ada perbezaan yang menarik bagi dia mungkin. Okey, harap menjawablah soalan tu Cik Zakaria. Okey, jika ada sebarang soalan boleh ajukan lagi dekat ruang komen. InsyaAllah tuan speaker kita boleh tolong uraikan kesulitan anda. Alright, Cik Zaidi. Macam kita tahu sekarang lah. Okay, PKP lah, macam-macam. PKP, PKPD, PKPP, PKPD, macam-macam PKP lah. Okay, so kerajaan pun memang terpaksa. Bukan ada pilihan, tetapi terpaksa untuk membantu kita rakyat meringankan beban. Jadi, antara langkah-langkah kerajaan ambil adalah dia bagi rakyat-rakyat kita semua ni moratorium, iaitu penangguhan
bayar pinjaman bayaran selama 6 bulan. Dan kebanyakan daripada kita memang dah ambil benda tu. Okey, memang dah ambil benda tu. Okey. Jadinya, apakah kesan penambahan tenure loan 6 bulan ni selepas ambil moratorium dengan MLTT ni semua? MLTT dan MRTT. Ada kesan ke? Okey, silakan Cik Zedi. Okey. Dia ada kesan, okey, contohlah ya. Kita punya loan tu, insurans perumahan kita tu ada baki 60 bulan. And then bila kita apply moratorium, ada tambahan 6 bulan kat situ. Jadi 66 bulan. So lebihan 6 bulan yang terakhir tu, MRTT tak akan cover kita punya perlindungan rumah. So apa-apa berlaku 6 bulan terakhir tu adalah sangat krusial untuk kita. Kalau apa-apa yang terjadi, waris tak akan dapat rumah tersebut, mungkin kena sambung bayar. Itu efek dia kalau kita ambil moratorium untuk insurans ni. Dia akan efek dekat situ. Saudara Zarul is back. Maaf, tadi tukar earphone. Selepas ramai komplain kata suara makin slow. Okey, dah. Maaf, penerangan dah dapat penerangan? Okey, saya ulang baliklah untuk mungkin saudara Zarul juga nak dengar. Okey. Contoh ya, kita ambil perlindungan rumah ada 60 bulan and then kita ada baki lagi dan insurans kita pun cover 60 bulan. So bila tambahan 6 bulan kita punya moratorium akan jadi 66 bulan. So baki 6 bulan terakhir tu insurans tak akan cover. So apa-apa berlaku, rumah tu kalau kita meninggal ke, waris takkan dapat rumah tu. Waris still kena bayar baki pinjaman rumah tersebut. Untuk baki 6 bulan terakhir yang pertambahan moratorium 6 bulan tersebut. Okey, faham. Okey, terima kasih. Maaf tadi sebab ada kesilapan teknikal sikit sebab ramai komplain suara makin slow. Okay, so saya terpaksa tukar earphone. Alright. So ada soalan daripada Cik Omar Farouk kita. Polisi takaful ni tak ramai yang teliti betul-betul clause. Apa yang cover, apa yang tak cover. Boleh tak tuan share tips? Soalan ni best. Macam boleh tak tuan tip macam mana pengguna nak cek polisi yang dia ambil tu sesuai atau tak dengan keperluan pelanggan sendiri. Okey, soalan ni best. Okey, silakan Cik Jadi. Okey. Yang ini sebenarnya based on apa yang saya nampak lah. Based on apa yang saya nampak, ramai yang ambil. Mungkin 100 orang klien ambil dengan saya. 90% lepas 1 minggu je dah tak ingat dah apa dia ambil. Dan dia takkan tengok apa yang dia ambil. Hanya 10% dia yang betul-betul dia akan tengok, dia akan review balik. So soalan dia, boleh tak tuan share tips bagaimana pengguna nak cek polisi yang diambil itu sesuai atau tak dengan keperluan kita. So benda ni sebenarnya kita kena rajin survey dan rajin study. Yang pertama kita kena tahu dalam polisi kita ambil tu dia cover berapa lama. Okay. And then kedua, berapa jumlah perlindungan dia. And then yang ketiga, apa exclusion untuk polisi tersebut. Kita kena tahu apa-apa polisi insurans takaful kita ambil mesti ada exclusion. Contoh ya, contoh yang ni saya bagi contoh ni, contoh yang tak agak baik untuk sekarang ni lah, zaman COVID ni. Sebab ramai banyak kes orang bunuh diri mungkin sebab stres ataupun depression, kita pun walak lah, kita tak tahu. So sebenarnya insurans ni kalau meninggal dunia ni akan cover kalau bunuh diri tetapi selepas setahun. Itu kalau ikut law. Kalau ikut Islam, kita pandai-pandai sendiri fikirlah sebab benda isu ni sensitif. Okay. And then kita kena tahu juga clause lain. Apa yang tak cover. Contoh macam saya cakap tadi, kalau dah ada penyakit. Sekarang ni, even MRTT pun kita apply, ada hidden term kat situ. Ada hidden term yang mana kalau disebabkan meninggal disebabkan berkaitan dengan jantung dalam masa 2 tahun, kita tak boleh claim benda tu. Bank apa saya tak nak bagi tahu lah. Saya ada jumpa. Tapi kita kena baca betul-betul dia punya exclusion. Yang penting part exclusion tu. Sebab kebanyakan orang bila dah dapat loan dah lulus ni. Dia orang tak fikir apa dah. Aku loan dah lulus, aku tahu interest aku berapa, terus sign saja.
Rasanya Saudara Zarul pun dah memang ramai jumpa lah klien yang macam ni. Dia takkan tanya kita punya insurans, betul tak? Betul. So saya punya tips, kita kena tahu accumulate accretion, kita kena tempoh loan perlindungan tu berapa, and then berapa jumlah perlindungan yang kita dapat. 3 tu saja. Okey, terima kasih Cik Zadi, menarik. So kita ada 3 tips untuk yang nak tengok polisi insurans ni kat mana. Sebenarnya saya pun antara golongan yang tak pernah check pun sebenarnya. Okey, Cik Zaidi. Okey, so harap terjawab lah. Mungkin Cik Omar ni ramai berhadapan dengan pembeli-pembeli kot. Mungkin dia salah seorang top agent dekat agensi yang dia bernaung sekarang. So mungkin tips ni boleh diguna pakai untuk terangkan kepada pembeli dia nanti, klien-klien dia nanti. Okey, soalan seterusnya. Kalau ambil MLTT daripada Encik Azman Rashid, kalau ambil MLTT, kita perlu bayar pada 2 akaun lah kan? Housing loan dan MLTT. Kalau kita culas bayar MLTT, automatik rumah tu tak cover insurans lah kan? Itu soalan satu. Berapa lama tempoh terbatal polisi MLTT? Sekiranya culas bayar. Okey. Itu cerita dia. Lapse lah ni. Kalau bahasa orang insurans, lapse lah maksud dia kan? Lapse. Okey, silakan Cik Zaidi. Okey, untuk saya jawab dulu, kita perlu bayar 2 akaun kan? Okey, untuk 2 akaun ni, actually MRTT pun 2 akaun. Cuma kita tak perasan dia sebab benda tu ada dalam loan. And then bila ada dalam loan, automatik kita ada interest kat situ. So kita boleh kira balik lah berapa compound interest yang kita kena bayar sebenarnya. Memanglah kita bayar interest tu lebih kurang yang 40,000, contohlah 40,000 untuk total satu rumah tu kan. Tapi bila kali dengan compound interest 2.5%, sebenarnya kita bayar lebih daripada 40,000 untuk insurans sahaja. Kita cuma sedar tak sedar saja sebenarnya tu. And then kalau kita culas bayar MLTT, automatik rumah tu tak cover insurans lah kan. Yang ni bergantung kepada plan MLTT yang tuan akan ambil. Kita MLTT ni kita ada 2. Satu plan MLTT biasa sahaja, yang mana dalam dia tak ada account value saving. Yang kedua kita ada plan MLTT yang ada account value, yang ada nilai saving dalam tu. So kalau kita ambil yang tak ada nilai saving ni, dia akan last dalam 30 hari. Cuma time PKP ni dia bagi kelonggaran tambah lagi extra 15 hari, 45 hari. So kalau kita tak bayar dalam 45 hari tu, dia akan jadi lapse. Tapi even dia lapse pun, kita still boleh reinstate kalau lapse tu setakat 2-3 bulan sahaja. Untuk MLTT saving ni, kebanyakan orang dia tak perlu risau. Mungkin dia dah bayar mencarum 4 tahun, 5 tahun. Dalam tu nilai saving dalam tu dah banyak dah. So kalau kita tertinggal 1-2 bulan, dia akan tolak daripada nilai saving tu. Cuma nilai saving kita akan berkurang lah. Tapi even saving pun, tapi kalau 2 bulan kita sangkut nak bayar, still dia akan status lapse. Bila status lapse, kita boleh reinstate balik. Cuma one time peluang sajalah. Tapi saya galakkan MLTT ni kalau boleh untuk tahun pertama jangan culas bayar. Kita kena jaga untuk tahun pertama. Especially yang ada ambil plan saving. Sebab kita tak nak usik langsung kita punya saving itu untuk kita rolling balik. Sebab lepas setahun kita punya nilai saving itu akan lebih lipat kali ganda. Akan lebih banyak. Okey, menarik soalan tu. Okey, harap jawablah pada soalan Cik Azman ya. Alright, Cik Tuan Yus Nizam kita. Okey, cover COVID tak? Gamer sekarang ni. Okey. Untuk kes COVID ni, actually dia sebenarnya untuk pandemik, mana-mana company insurans dalam Malaysia ni dia tak cover. Tapi disebabkan bila satu company tu start, disebabkan dia punya kewangan dia kukuh, dia kata dia akan cover, so yang lain-lain akan ikut. Kalau meninggal disebabkan COVID, tu dikira sebagai kematian biasa. So dia akan cover lah. Cuma beza dia, apa extra benefit COVID-19 yang company tu sebut bagi. Dia akan beza dekat situ sahaja. Kadang-kadang ada extra pampasan, kadang-kadang tak ada untuk COVID-19. Tapi untuk COVID-19 memang dia akan cover sebab dia kira sebagai kematian biasa. Kematian disebabkan virus. Okey. Baik-baik, agak menjawab soalan kepada Cik Tuan Yusuf kita. Alright, Cik Nasrun, saya rasa tadi dia dah pergi check dia punya documentation lah. Saya rasa dia check file-file dia. Dia dah semak. Okey, katanya dia dah semak perjanjian pembelian hartanah dia yang diambil dengan Bank Rakyat. Dalam tu dah nyatakan insurans sebanyak 7,000.
Kalau saya nak tambah MLTT secara berbarengan selepas setahun, boleh tak? Ini antara bakal klien Cik Zaidi ni mungkin. Okey, terang silakan Cik Zaidi. Okey, kalau tengok pada apa yang saya faham lah, kalau salah nanti Encik Nasrul tolong betulkan dia. Okey, untuk perlindungan insurans Encik Nasrul ni cuma cover RM7,000 sahaja. So mungkin rumah tu berharga RM500,000, saya bagi contoh mungkin RM500,000. So saya galakkan Encik Nasrul ambil MLTT, ambil jumlah perlindungan baki daripada RM500,000 tolak RM7,000 tersebut. Sebab RM7,000 ni cover dia mungkin setahun dua sahaja untuk perlindungan insurans. So apa-apa berlaku memang tak selamat lah. Tak selamat untuk dari segi kita punya waris. Waris kita takkan dapat rumah tu. Itu jawapan saya untuk Encik Nasrul. Oh, maknanya boleh lah kalau nak tambah MLTT secara berbarengan Boleh tambah. Boleh. Okey. Okey, berbalik kepada saya pun ada soalan juga selepas soalan kepada Encik Azman ni lah. Okey, berkenaan policy lapse. Alright, policy lapse. Kalau untuk MLTT, andai kata policy lapse and then waktu tu terjadinya sesuatu yang tidak diizini. Okey, adakah penama dilindungi? Ini untuk soalan MLTT ke? MLTT, yes. Okey. Kalau polisi tu lapse, waris takkan dapat apa-apa. Oh, walaupun sebulan. Walaupun sebulan, kalau sebulan dua, mungkin kita boleh reinstate. Kita boleh call pihak operator untuk bayar untuk sebulan dua. Tapi kalau lebih daripada 4 bulan, memang tak boleh. Maknanya polisi terbatal terus. Betul? Polisi terbatal terus. Maknanya kita cuba elakkan untuk lapse hingga maksimum ke 3 bulan lah contoh kan? Betul? Betul. Okey. Saya faham. Okey, soalan ni menarik. So saya pun nampak lah ada beberapa isu dekat sini lah. So ini sangat penting Ustaz sebab kadang-kadang kita tak jangka sebelumnya terjadi benda ni dekat medical card. Selalu jadi kat medical card. So hibah pun sama juga, benda yang sama juga. Okey. Alright, Encik Zaidi. Macam tadi Encik Zaidi ada buat perbandingan. Okey, perbandingan yang mana MLTT terus dihibahkan. Betul? Betul. Okey. Bagaimana pula kalau maknanya kalau memang dia automatik dihibahkan ke atau dia terus faraid? Boleh boleh MLTT ni untuk MLTT. Boleh Encik Zaidi haluskan dekat situ. Okey. Untuk soalan ni adakah MLTT ni terus pergi ke hibah Yang ni memang terus pergi ke hibah sebab kita ada satu akta yang di mana MLTT ni sebenarnya lebih kurang sama dengan produk hibah. Okey. Dia lebih kurang sama dengan hibah. So kita pihak company insurans dia guna akta untuk hibah tersebut. So apa-apa berlaku memang dia takkan melalui proses faraid. Sebab penama dia bukan pergi ke rumah. Macam MLTT kalau meninggal penama tu rumah, betul tak? Betul, faham. Macam MLTT penama tu ialah orang yang dilindungi. So apa-apa berlaku dekat orang tu terus dikira sebagai hibah. Sebab tu kalau apa-apa berlaku kat dia, wang tersebut akan pergi kepada waris. Okey. Terima kasih Cik Zaidi. Okey, ada lagi saya dapat soalan. Okey. Begini contoh Encik Nasrul macam soalan kepada Encik Nasrul tadilah. Jika dia ambil polisi MLTT. Dia ambil polisi MLTT berharga RM500,000. Okey. Tetapi dia baru beli rumah yang berharga RM200,000. Bolehkah dia pakai polisi yang sama untuk rumah kedua dia yang berharga RM300,000? Bermaksud di sini adalah guna satu MLTT sahaja untuk dua pinjaman perumahan. Boleh ke Cik Zaidi? Okey, soalan dia ambil MLTT RM500,000. Rumah pertama dia berharga RM200,000 and then dia beli second house berharga RM300,000. Adakah boleh menggunakan jumlah insurans yang sama? Jawapan saya boleh. Bermakna di sini kalau siapa yang berminat
merancang untuk menjadi pelabuh hartanah dengan membeli banyak-banyak rumah, sangat digalakkan ya untuk membeli MLTT ni. Yes, kita boleh save cost dekat situ pun ada kalau nak beli second house. Sebab Menarik, kita punya menarik. insurans untuk rumah pertama tu cuma cover 200 je. Tapi kita ada lebihan lagi 300. So kita boleh tambah satu lagi. Baik. Jadi mungkin ini tip-tip yang boleh digunakan oleh ejen hartanah untuk bakal pembeli akan datang nanti. So nanti rumah kedua, rumah ketiga tak perlulah beli insurans lagi . Okey, ada soalan lagi Tuan Omar Farouk kita. Tuan, kalau klien bujang, anak tunggal, ibu bapa dah meninggal, kalau dia nak ambil takaful, siapa waris yang paling relevan untuk dia namakan? Okay, Tuan, kalau klien dia bujang, ini mesti Omar Farouk lah kot. Dia bujang. Anak tunggal, ibu bapa dah meninggal. Ini wallahualam lah, saya tak tahu. Anak tunggal, ibu bapa dah meninggal. Kalau dia nak ambil takaful, siapa waris yang paling relevan untuk dia namakan? Okay. So dekat sini, okay, untuk takaful ni, dia tak ada any clause mengatakan kita tak boleh wariskan selain daripada kita punya adik-beradik ataupun parents, ibu bapa. Maknanya kita boleh juga wariskan kita punya insurans perlindungan ini kepada saudara mara kita terdekat maupun kepada sahabat andai yang kita rasa rapat, yang kita percaya dengan dia untuk uruskan kita punya ni lah. Kita punya apa orang kata khairat kematian ke apa ke kan. Kita boleh wariskan kepada dia orang. Sebab tu kalau kita perasan kenapa non-Muslim ramai ambil takaful, hibah takaful ataupun MLTT compare dengan konvensional. Sebab apa? Mungkin sebab dia orang ini mungkin dia orang punya cara hidup sebabkan dia orang tak boleh kahwin lebih daripada satu. Ada skandal apa semua. So dia orang sayang kat skandal dia orang. Cara dia orang untuk beri something something sebab dia orang ada trusting dan non-trusty kan. So cara dia orang bagi something ialah mengambil takaful. So agak saya menjawab ke soalan Umar Farouk. Memang Umar Farouk soalan maut dia bagi hari ini kepada Cik Zaidi. Okey Cik Zaidi. Sudah hampir sejam kita berkeudara ni. Okey, ramai orang kata ramai yang saya dapat WhatsApp ni, ramai kata sharing yang bagus daripada Cik Zaidi ni. Sebab bab berkenaan takaful ni penerangan kita banyak yang kurang jelas sebab kebanyakannya dia lebih kepada kita dapat loan je kita terus sign. Kita dapat loan je terus sign. Yes, sangat bagus sharing malam ni terutama pada ejen hartanah sebab pembeli akan refer kepada ejen dulu. Zarul yang mana bagus, yang mana tak bagus. Contoh. Okey. Okey, ada soalan lagi. Kalau kita ambil daripada Cik Azman, kalau kita ambil MLTT sewaktu awal perkahwinan, selepas berapa tahun kita nak tambah letak penama waris kepada anak-anak, boleh tak? Ada kos tambahan tak? Okey, maksud dekat soalan ni adalah tambah waris selepas tu. Boleh ke Cik Zaidi? Okey, dia ada dua soalan kat sini. Saya jawab soalan pertama. Okey. Kalau lepas kita kahwin, kita ada anak-anak apa semua, kita boleh tambah ataupun tukar penama ni bila-bila masa. Asalkan jumlah penama tu mesti total kita punya total pembagian tu mesti 100%. Mungkin kat anak ni kita nak bagi 30%, 50%, 20%, asalkan total tu mesti 100%. Nak letak berapa nama pun boleh. 10 nama ke, 8 nama, 6 nama, semua boleh. And then ada kos tambahan tak? Dia tak ada, free sahaja. Okey. Okey, baik. Harap menjawab soalan kepada Cik Azman. Cik Azman, kalau kita nampak ada beberapa soalan, maksudnya Cik Azman memang sangat mendengar sharing daripada Cik Zaidi malam ni . Sebab Cik Azman juga yang setahu saya, Cik Azman adalah seorang perunding tanah di utara. Kalau tak silap saya lah. Dan selalu saya nampak update adik beliau close rumah, close sana sini. So mungkin sharing malam ni boleh digunakan untuk menerangkan lagi, memperjelaskan lagi kepada bakal-bakal pembeli yang akan tanya beliau soalan-soalan ni. Okay. Alright. So ada apa-apa soalan lagi sebelum kita menghabiskan sesi bual bicara malam ni? Cik Zaidi pun sebenarnya dia baru je selesai menjalani dental surgery. Katanya nak bagi handsome sebelum kahwin. Bila dia kahwin, wallahualam kita tunggulah surat jemputan daripada beliau ya. Sebab PKP ni kita tak tahu. Kadang-kadang dia buat kahwin surprise. Cik Zaidi .
Wow, alam, saya pun tak tahu. Okey. Selain itu, okey, saya boleh tinggalkan, mungkin Cik Zaidi boleh sharekan nombor Cik Zaidi. Kita kongsikan kepada semua. Mungkin selepas ni ada yang sebenarnya segan nak tanya kat sini. Mungkin dia nak PM ke, dia nak tanya package MRTT dengan Cik Zaidi. Boleh tinggalkan nombor, boleh saya tinggalkan nombor telefon di ruangan komen Cik Zaidi? Boleh? Saya tengah type sekarang. Okay, nombor saya 019567 019 567 567 4952. Okay, saya ada tulis dekat ruangan 4952 komen. AIA Insurance. AIA Takaful. Okey. So nanti bolehlah berhubung dengan Cik Zaidi kalau berminat dengan sebarang apa, sebarang pakej-pakej takaful yang ditawarkan. Okey, insya-Allah dia boleh bantu. Okey, ada sebenarnya ada soalan. Saya ada soalan, sekiranya pewaris yang dinamakan dalam polis takaful kita macam mana ya? Sekiranya pewaris yang dinamakan dan posisi Dalam kita sudah polisi meninggal. takaful. Macam mana? Meninggal. Maksud dia dah wariskan. Sebenarnya waris dia tu meninggal. Maknanya dia nak tukar lah maksudnya kot. Okey, untuk soalan ni jawapan saya sama macam soalan Tambah tadi. jawapan untuk Azman Rashid tadi, tambah kita boleh tukar apa nama ni bila-bila masa. So tak ada masalah. Dengan tanpa sebarang kos ya? Dengan tanpa sebarang kos. Maksudnya dekat sini macam tadi penerangan Cik Zaidi, maknanya pewaris ni kita boleh letak siapa saja yang kita suka, betul? Betul. Baik. Terima kasih penerangan yang sangat jelas, sangat jitu pada malam ni. Okey, bagi ada apa-apa lagi soalan daripada audien-audien kita ya pada malam ni? Best malam ni ramai yang bertanya-tanyakan soalan sebab biasalah, sebab bab insurans ni memang ramai yang ambil mudah sebelum terjadinya apa-apa. Dan bagi kebanyakan ejen-ejen tanah, terutama ejen-ejen yang baru menceburkan diri dalam bidang ni, mesti nak tahu apa penjelasan yang paling tepat, paling jitu untuk dia orang explain pada banker-banker ni, pada klien ni. Alright. So jika tak ada apa-apa lagi, bolehlah kita melabuhkan tirai sesi live malam ni. Sebelum tu Cik Zaidi, ada apa-apa ke tips ke apa-apa saja yang boleh kongsikan kepada kami semua, yang orang kata tak berapa celik bab-bab takaful ni. Okey, silakan sepatah dua kata sebelum menutup tirai Cik Zaidi. Okey, so siapa-siapa yang nak beli rumah, nak ambil loan insurans ataupun dah ada, so better korang review balik polisi yang ada. Sebab kita sometimes mungkin kita lupa, kadang-kadang kita tak tahu pun apa yang cover. Sebab banyak kes saya jumpa, diorang kurang faham, pertama kurang faham, yang kedua diorang tak tahu pun apa yang diorang ambil. Itu dua benda ni. So macam saya cakap tadi, kalau boleh kita kena tahu tiga benda ni. Yang pertama, jumlah perlindungan. Yang kedua, berapa lama dilindungi. Dan yang ketiga, apa exclusion. Tiga benda ni penting. Okey, itu saja daripada saya. Okey, baik Cik Zaidi. Terima kasihlah banyak-banyak sudi meluangkan masa bagi kita walaupun baru selesai jalani pemendahan. Sanggup juga kongsikan, luangkan masa untuk dengan kita hampir 1 jam hari ini. So saya harap dengan segala perkongsian yang diberikan ni dapat beri manfaat kepada ramai kawan-kawan kita yang sedang tengok, sedang nontonkan kita punya live sharing hari ini. So dia harap dapat dimanfaatkan kepada semua. Kita pun dah habiskan satu masa yang agak lama, dalam masa 1 jam untuk dengar sharing ini. Agak harap-harap segala persoalan yang diberikan ni terjawablah untuk pada semua. Okey, so sampai di sini sajalah kita punya sesi bual bicara malam ni. Jadi akhir kata daripada saya, jika ada tersalah terkurang, saya minta maaf. Okey, so insyaAllah kita akan jumpa di lain masa. InsyaAllah esok atau lusa kita ada lagi. Jadi, okey. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye-bye. Okay, settle. Settle. Okey, kejap nak stop video record.